Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang menonton video ini. Apa khabar semua? Sudah makan? Belum? Okey, cikgu harap kamu sehat dan ceria selalu. Okey, pada hari ini tanpa membuang masa, kita akan membincangkan dan menyambung sesi PDPR kita yang telah berlangsung pada Isnin yang lepas, iaitu secara Google Meet. Yang kita telah bincangkan adalah berkenaan dengan minyak sawit. Okay, dalam minyak sawit ini, kita yang merupakan salah satu daripada sebatian karbon, ada diceritakan tentang sabun. Kerana salah satu kegunaan minyak sawit yang amat besar sekali adalah dalam penghasilan sabun. Selain daripada digunakan untuk memasak dan sebagainya. Okey, dan komponen sabun kita akan tengok nanti selepas kita tengok OP kita pada hari ini. So, OP kita pada hari ini masih lagi tentang minyak sawit. Tetapi hari ini kita akan habiskan bab ini kerana OP kita tinggal 2 saja lagi. 2 saja. Okey. Jadi, 2 OP yang terakhir ini adalah 5.5.10 menjalankan eksperimen menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Kita tak dapat buat. Okey, sebab kita PDPR. Namun kita akan go through sikit. Kemudian 5.5.11 kami akan dapat berkomunikasi mengenai tindakan pencucian sabun. Bagaimana sabun ini membantu mencuci baju, pakaian, seluar kita. Okey, dan juga bagaimana sabun ini membantu mencuci pinggan, mangkuk di dapur. Okey, jadi itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Itu saja 2 OP tersebut. Alright, kembali kepada buku teks. Mari kita tengok tentang komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, ada gambar rajah 5.26 di situ. Ada ditunjukkan berkenaan dengan kepala hidrofilik. Ini adalah molekul sabun, okey. Satu molekul sabun yang kecil. Kalau kita pakai mikroskop, kita akan dapat tengok. Alright. Kepala hidrofilik, yang mana kepala ini dia larut dalam air. Perkataan hidrofilik itu maksudnya hidro, air. Okey, hidro, air. Filik, mungkin kita boleh istilahkan daripada hidrofilik sebab dia suka kepada air. Okey, manakala hidrofobik, hidro, air. Fobi itu kita boleh istilahkan dia sebagai fobia. Okey, so maksudnya dia takut air. Bahagian ekor ni tak suka air, bahagian kepala dia suka air. Okey, bahagian ekor tak suka air, bahagian kepala suka air. Okey, molekul sabun terdiri daripada 2 bahagian, bahagian kepala dan atau hidrofilik, dan bahagian ekor atau hidrofobik. Itu kamu kena ingat. Kepala hidrofilik, ekor dia hidrofobik. Hidrofilik suka air, hidrofobik takut air. Okey, dia menjauhi air. Okey, iaitu hidrofilik adalah bahagian yang dapat melarut di dalam air. Dia suka air, jadi dia melarut di dalam air. Okey. Manakala bahagian hidrofobik, ekor, tidak dapat melarut dalam air, tetapi dapat melarut dalam minyak atau grease. Bahagian ini yang terdiri daripada rantai hidrokarbon. Kan kita ada C dengan ikatan, satu ikatan antara satu sama lain. Inilah yang kita panggil sebagai ikatan hidrokarbon yang kita telah pelajari sepanjang bab ini. So, bahagian ekor yang ada rantai ini. Okey, dan ini larut di dalam minyak atau grease. Minyak atau grease. Okey, di situ dia akan main peranan nanti. Dia akan mainkan peranan dalam pencucian. Alright, itu adalah mukadimah dia. Go back. Alright, so ingat 2 komponen yang kamu perlu ingat dalam struktur molekul sabun. Nombor 1, kepala hidrofilik, dan 2 iaitu ekor hidrofobik. Alright. Kalau kamu lukis, kamu kena lukis macam ni. Kepala dia bulat macam mancis. Okey, manakala ekor dia adalah zigzag. Okey. Macam nak katakan macam gigi shark pun boleh, ataupun macam pemotong pun boleh, gergaji. Okey. So, yang tu yang kamu kena fahamkan. Mengapakah sabun dapat melarut dalam air dan juga minyak atau grease? Ini adalah soalan yang ditanyakan di sini.
Okey, mari kita tengok. Ini dia. Tindakan pencucian sabun. Alright. Tindakan pencucian sabun adalah seperti berikut. Kita tengok gambar rajah ni. Alright. Kita ada kotoran grease. Bayangkan ini adalah pinggan kamu. Bayangkan ini adalah pinggan kamu. Kamu dah makan. Pada tengah hari ni kamu dah makan. Kemudian ni pinggan. Ada grease. Grease ni minyak lah. Okey, minyak. Okey, minyak masak dan sebagainya. Contoh. Okey, dan ada air. Sebab ingat, tindak balas biokimia. Mana-mana tindak balas mesti ada medium. Dan selalunya universal solvent digunakan, iaitu air. Okey. So, air. Ada air. Kemudian molekul sabun. Sebab kamu guna sabun, kamu tuangkan mana-mana sabun atau sabun buku ataupun cecair sabun tu. Okey. Dan setiap cecair tu dia ada molekul yang kecil-kecil seperti ini. Kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Okey. Jadi sekarang ni berlegar-legar di dalam air. Bertemu dengan kotoran grease. Lepas tu apa yang berlaku? Kamu tengok kepala dia menghala keluar. Kepala menghala keluar sebab kepala dia suka air, hidrofilik. Manakala ekor dia menghala ke dalam grease. Masuk ke dalam grease sebab dia suka minyak atau grease. Suka minyak atau grease. Jap. Okey. Dia punya kepala keluar menghadap air, suka air. Manakala ekor dia menghadap ataupun masuk ke dalam minyak kerana dia suka kepada minyak. Kamu boleh tengok yang apa yang cikgu masukkan di sini adalah kepala dia larut dalam air. Manakala ekor dia larut di dalam minyak. Larut di dalam minyak. Okey. Next. Apa yang berlaku seterusnya adalah kamu tengok grease akan tertanggal apabila air berkocak. Okey, grease akan tertanggal. Ni dalam contoh ni diberi permukaan kain, bukan pinggan seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, pinggan pun boleh, dia sama konsep dia. Apabila air berkocak, contoh di dalam mesin basuh kamu ataupun kamu tengah cuci, tindakan pencucian kamu tu, dia menyebabkan air berkocak dan menyebabkan grease tertanggal sebab dia ikut molekul sabun. Okey, titisan grease dikelilingi oleh molekul sabun ini. Jadi menyebabkan dia mudah tertanggal. Sebab kamu bila dia dikelilingi oleh, contoh ini grease bila grease ini dikelilingi oleh molekul sabun. Jadi ingat, setiap kepala ini dia larut dalam air. Jadi dia akan mengikut pergerakan air yang berkocak itu. Menyebabkan dia mudah untuk tertanggal. Tambahan pula, buih sabun menyebabkan grease itu akan terapung. Buih sabun akan menyebabkan grease akan terapung dan mudah ditanggalkan daripada kain ataupun pinggan mangkuk kita. Itu adalah mekanisme yang kita perlu kuasai pada hari ini. So, kamu boleh baca ni. Okay. Apabila sabun melarut di dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okay, bahagian ekor molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat dalam kotoran bergrease pada permukaan kain. Manakala bahagian hidrofilik melarut di dalam air yang cikgu dah terangkan tadi. Tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease pada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai di dalam air laut. That's why sabun ni lebih pekat, lebih bagus. Okay, buih-buih sabun yang dihasilkan oleh sabun merangkap titisan grease di dalam air sabun. Okey, apabila air sabun dah buih dibuang secara membilas, okey, rinse, kotoran bergrease turut dibuang bersama. Dengan cara ini sabun menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Jadi kamu kena ingat tindakan ini tadi adalah dapat dilaksanakan kerana dua komponen pada struktur molekul sabun, iaitu kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Ekor hidrofobik melarut di dalam grease ataupun lemak minyak, manakala kepala hidrofilik itu melarut di dalam air. Jadi, molekul sabun akan mengelilingi minyak dan menyebabkan dia tertanggal, dan buih daripada sabun tu akan menyebabkan dia terkeluar sekali ataupun dapat dibuang apabila kain tersebut atau pinggan tersebut dibilas. Okey. So, last ini adalah OP kita, ada lagi sikit pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Ini last kali, cikgu lupa nak beritahu lah tadi. So, ada OP tambahan sebelum kita habis bab ini, iaitu 5.5.12, menjana idea pengurusan
yang lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. So, maafkan cikgu. So, kita terus sambung sajalah sebab sikit saja. Pengurusan lestari ni maksudnya kita nak membangun tapi pada masa yang sama kita kena jaga persekitaran kita. Takut nanti bangunan banyak, pokok semua dah tak ada dah. So, begitulah konsepnya dalam kita mengadakan industri kelapa sawit ni. Mari kita tengok. Skop pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit termasuklah penggunaan tanah, iaitu penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Tak bolehlah kan sawit ada jangka hayat dia, contoh 25 tahun. 25 tahun sawit tu tinggal nak mereput di situ, kamu biarkan je, tak guna pun tanah tu. Tanah tu akan terbiar dan akan tidak digunakan, jadi itu adalah pembaziran. Jadi untuk mengelakkan tu, kita perlu tanam semula selepas kita bunuh ataupun pokok kelapa sawit tu tak dapat membuahkan hasil, so kita akan gunakan semula tanah tersebut. Okay, air sisa, air kumbahan kilang minyak sawit, palm oil mill effluent, yang dihasilkan daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Jadi dia tak dibuangkan begitu saja. Air kumbahan kilang minyak sawit ni tak dibuang saja, tetapi digunakan semula untuk menghasilkan baja organik dan bahan tenaga biogas. Mari kita tengok lagi. Kualiti udara. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Ini adalah proses fotosintesis normal. Kalau kita tanam tumbuh-tumbuhan tu akan memainkan peranan untuk mengurangkan peratus karbon dioksida di atmosfera. Itu normal. Makin banyak pokok kelapa sawit, makin banyaklah tumbuh-tumbuhan yang boleh menjalankan proses fotosintesis yang akan mengurangkan karbon dioksida. Kerana fotosintesis adalah, persamaannya adalah CO2, karbon dioksida, tambah air. Ini jap cikgu tulis sikit. CO2 plus H2O dengan adanya cahaya matahari. Cahaya matahari. Kemudian diserap oleh pigmen klorofil. Akan terhasillah glukosa, iaitu tenaga bagi tumbuhan, plus O2, oksigen. Dia akan membebaskan oksigen ke atmosfera. Ini paling penting. Oksigen ni digunakan oleh pokok sawit itu sendiri. Ingat, tumbuhan juga berespirasi. Dan lebihan tu akan dibebaskan ke persekitaran, ke atmosfera. Siapa yang akan guna? Kita yang akan guna. Manusia atau haiwan lain. Okay? Atau tumbuhan yang lain. Okay? Itu adalah persamaan fotosintesis yang kamu perlu ingat. Okay. So, secara tak langsung, dia akan meningkatkan kualiti udara. Kemudian sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep SIFAR, sisa zero waste, dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Kita boleh tengok rajah 5.28 di sini. Pelepah dijadikan baja. Okay, pelepah dia dijadikan baja untuk dirinya sendiri. Batang pokok sebagai bahan gantian kayu. Okay, tandan kosong dijadikan kompos. Kompos baja juga. Kompos untuk tanam pokok yang kecil-kecil pun boleh, ataupun tanam dirinya sendiri pun boleh, biji benihnya sendiri. Okay, tempurung dibakar untuk mendidihkan air. Sabut dijadikan permaidani dan tekstil. Okay, POME dijadikan biogas dan baja. POME ini tadilah, iaitu air kumbahan, palm oil mill effluent ni. Okay, air kumbahan dia dijadikan biogas dan baja. Okay, jadi ini adalah contoh aplikasi konsep SIFAR, sisa zero waste dalam industri kelapa sawit. Tidak ada satu bahagian pun dalam pokok kelapa sawit tu daripada buahnya dibuang macam tu saja. Semuanya boleh digunakan semula. Jadi dia bagus, tidak menyebabkan alam sekitar kita merosot kualitinya. Okay? Kalaulah kita amalkan penanaman yang dinyatakan di dalam buku teks ini. Kalau kita gunakan 100%, okay, komponen yang berada di dalam satu pohon pokok kelapa sawit. Okay. Senang saja nak hasilkan sabun. Yang penting kita perlu ada alkali. Alkali ni dia bersifat menghakis lah. Contohnya natrium hidroksida. Kita akan campurkan dia dengan minyak sawit. Lepas tu kita akan panaskan. Campur dengan air suling. Campur lagi dengan natrium klorida. Dan bila kita kocakkan dia, kita akan dapat nampak benda-benda berwarna putih. Macam buih-buih berwarna putih. Dan apabila kita turaskan dia, okay, hasil turasan tu bukan sabun. Yang atas dalam kertas turasan itu adalah sabun. Dan bila kita pegang dia, dia akan licin dan juga ada buih-buih dan
bau dia seperti sabun. Jadi itu adalah eksperimen untuk menghasilkan sabun. Sekiranya kita bersemuka, kita akan dapat akses dan buat eksperimen ini. Namun semasa PDPR ini, kamu boleh baca sendiri pada muka surat 167, okey, 167 eksperimen 5.1. Okey, jadi ini adalah dia punya persamaan minyak tambah alkali, garam asid lemak, akan terjadinya garam asid lemak iaitu sabun, garam asid lemak iaitu sabun dan juga glycerol. Okey, sabun merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas kimia minyak sawit dengan alkali pekat, larutan natrium hidroksida. Cikgu tak nak kamu buat sendiri eksperimen di rumah. Okey, walaupun kamu dapat akses kepada bahan-bahan tersebut seperti di Shopee dan sebagainya, sebab natrium hidroksida ni dia perlukan pengenalian yang lebih berhati-hati kerana dia bersifat menghakis. Takut nanti terkena kulit kamu, boleh mendatangkan isu masalah kulit dan sebagainya. Dia menghakis, sangat menghakis. Sebab apa yang kamu dapat daripada Shopee tu, itu belum dilarutkan. So untuk buat yang tulen tu, natrium hidroksida yang tulen tu, dia sangat menghakis. Kamu perlu larutkan dia terlebih dahulu. Sebab tu ini 50 cm kubik larutan natrium hidroksida ni 5 mol. Kita dah cairkan dia. Okay, kalau kamu gunakan tulen tu, dia sangat menghakis. So untuk mengelakkan bahaya tu, kita kena buat eksperimen ni apabila adanya cikgu. Sebab cikgu dengan pembantu mama boleh melarutkan larutan natrium hidroksida ni untuk kamu. So itu saja OP kita pada hari ini. Kita dah cover tentang eksperimen menghasilkan sabun. Kamu dah tengok tadi. Okey, perlukan alkali supaya dan minyak sawit untuk mengadakan apa tadi? Glycerol dan juga garam asid lemak. Ini, okey. Kemudian tik. Kemudian satu lagi, kita dah berkongsi bagaimana tindakan pencucian sabun. Kamu dah dapat dah nak menerangkan bagaimana sabun ni membantu dalam mencuci. Kemudian kita dah cover juga tentang menjana idea pengurusan dan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Itu tadi contoh-contoh telah dinyatakan dalam buku teks. Jadi untuk kerja kamu nanti, cikgu akan bagi di dalam grup WhatsApp. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.